wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya mu'allima Daud 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Kita sentuh sikit berkenaan dengan apa yang dibaca oleh imam tadi dalam rakaat yang pertama dibaca surah Al-Balad, kita ambil ayat yang ke-10 dan seterusnya. Wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Jalan kebaikan untuk dijalaninya dan jalan kejahatan untuk dijauhinya. Ada dua jalan di hadapan kita, kanan dan kiri. Yang baik dan jahat pilih sendirilah. Falaqtahamal aqabah. Dalam pada itu manusia tidak memilih jalan kebaikan, mampu masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darajat di sisi Tuhan. Walaupun ada pilihan itu, kebanyakan manusianya mereka tidak pilih jalan kebaikan. Rata-ratanya sebilangan besar manusia menuju ke arah kecelakaan. Jadi salah siapakah itu? Salah manusia sendiri. Wa ma adraka mal aqabah, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apakah dia amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu? Darjat tinggi apakah dia amalannya, darjat tinggi yang kita duk sebut-sebut selalu tu? Fakku raqabah. Di antara amal-amal itu bagi orang yang mampu ialah mendekatkan hamba ambi. Makan pada hari kelaparan. Orang lapar kita bagi makan, itu antara sebab menjadi tinggi kedudukan kita. Yatiman za makrabah, kepada anak yatim dari kaum kerabat. Membantu anak-anak yatim daripada ahli keluarga sendiri, sanak saudara sendiri, itu tinggi juga darjatnya. Dan itulah menjadi tanggungjawab mereka sebenarnya. Dah ayah tak ada lagi, ataupun ibu tak ada, dua tak ada, maka mesti dibantu oleh ahli keluarga. Au miskinan za matrabah, atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah. Summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Selain dari tidak mengerjakan amal itu, ia tidak menjadi orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Mereka ada selalu nasihat-menasihati antara sesama mereka. Apa nasihat mereka? Wa tawasaw bis sabri. Mereka berpesan dengan kesabaran dan berpesan dengan kasih sayang. Jadi di sini ini, walaupun kita tak ada ilmu pun kita boleh buat yang ni. Kalau dalam Al-Asri itu, surah Al-Asr, dia ada satu lagi. Wa tawasaw bil haq. Yang ni kena ada ilmu. As-sabar itu tetap payah ada ilmu mana. Dan pesan kasih sayang pun tak perlu ada ilmu tinggi mana, kita boleh buat. Bermakna nak duduk kedudukan tinggi seumpama ini boleh aja. Dia tak mesti orang alim baru boleh, tidak. Orang biasa pun boleh dah. Sebab nak suruh orang sabar ni tak perlu ada ilmu tinggi. Nasihatlah, nasihat. Kita bagi nasihat supaya dia bersabarlah cukup. Ataupun pesan juga dengan kasih sayang. Di antara yang kita boleh lakukan. Cuma al-haq yang Al-Asri itu, tu kena ada ilmu lah. Kalau kita tak tahu mana satu hak, mana satu batil. Baik. Kita ambil khusus satu berkenaan dengan kesabaran tu. Hakikat sabar. Memahami hakikat sabar. Qala musannifu hafizahullah. Sabar merupakan satu perkara yang sangat ditekankan dalam Islam. Sabar bermaksud menahan diri daripada membuat sesuatu perkara yang tidak disukai dan menahan perasaan dalam menghadapi perkara yang menyakitkan. Secara asal sabar boleh dibahagikan kepada tiga perkara. Semua orang tahu sabar ni apa. Sabar ni apa? Kita tahan diri kita. Tahan dari segi apa? Banyak perkara lah. Kalau kita sabar, kalau kita susah, sabar. Nak marah, sabar.
sedih, sabar. Kita tahan diri kita daripada buat perkara-perkara yang negatif itu ataupun yang Allah tak suka. Jadi secara umumnya sabar ada tiga bahagian. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan, menunaikan perintah Allah. Contohnya sabar dalam menunaikan solat, mengerjakan ibadah haji, berpuasa, bersedekah, berzikir dan sebagainya. Itu sabar yang pertama. Sabar ketika melaksanakan amal ibadah. Nak amal ibadah pun ada sabar. Contohnya subuh ni kan, sabar. Tak semua orang mampu nak datang subuh. Bersabar kita mengantuk, bersabar sejuk, bersabar gelap. Sabar juga datang. Nak mengerjakan haji, apatah lagi haji, sangat-sangat ditekankan dalam bab sabar. Dan diambil kira itu ganjaran ataupun markah haji kita, tinggi tak tinggi, kesabaran lah. Sebab tu kita dipesan sangat-sangat daripada awal sampai akhir, bersabarlah. Mengapa jua yang berlaku? Memang macam tu kat Mekah ni. Memang suasananya panas, suasananya jam ataupun ramai orang, suasana yang hiruk pikuk. Tak boleh kita nak ikut selera kita, cara kita. Dengan pengurusan hotel lagi, dengan pengurusan syarikat penerbangan lagi, dengan custom lagi. Yang pergi Mekah ni tahu sangatlah. Awal-awal lagi, kadang-kadang awal-awal lagi kena dah kita diuji sabar. Kadang-kadang kat sini boleh pergi kena dah uji. Dia uji kat airport, dia uji kat immigration. Kita nak masuk immigration tu pun paling kurang 3 jam ni biasa. Kalau tidak lebih daripada itu, 3 jam ni biasa tunggu. Kita tunggu. Pak Arab mari dia bagi orang Arab lepas dulu, kita duduk tunggu, duduk beratur. Kadang-kadang suruh beratur lain ni, sekarang 2-3 sejam kemudian suruh beratur lain pula. Lepas tu patah balik ke lain yang sama. Tak marah buat kita. Tu ada orang marah berapi. Jadi kesabaran dulu ketika haji, ketika berpuasa pun sama juga. Ketika bersedekah, nak sedekah pun sabar. Duit kita ada berapa, nak bersedekah macam mana, tapi bersabarlah. Baik. Yang kedua, sabar meninggalkan perkara yang haram. Contoh ialah sabar dalam meninggalkan perkara yang diharamkan dan melawan kehendak hawa nafsu, seperti meninggalkan perbuatan maksiat. Secara fitrahnya nafsu manusia sememangnya mempunyai keinginan terhadap perkara yang haram. Nafsu memang macam tu. Dia nak try benda-benda yang memang tak boleh ni. Rasa nak try arak sekali nak try berjudi sekali. Nak try mencuri sekali Jadi perkara-perkara yang haram seumpama itu pun kita kena bersabar. Bagi yang ada perasaan untuk melakukannya, kena bersabarlah. Nak minum arak, sabar dulu. Bila nak minum arak? Nanti dalam syurga. Kita sabar dulu. Buat masa atas muka bumi ni, sabarlah dulu. Minum arak tu. Lebih sedap lagi arak dalam syurga. Nanti macam mana? Sabar. Orang ajak buat apa? Ajak buat maksiat ke? Sabar. Sabarlah, bersabarlah. Sebab benda ni haram. Nak buat tu tidaklah payah, tapi akibatnya macam mana nanti? Nak buat jahat tidaklah payah, tapi kesannya macam mana dalam kubur nanti, macam mana ke akhirat, macam mana? Tu yang kita ni kena bersabar juga. Walaupun ikut nafsunya memang nak sangat, nak makan benda haram, nak rasuahnya, tapi sabarlah. Kerana itu tidak boleh. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi kesusahan dan kepayahan. Ini yang biasa. Contohnya kesusahan dalam menghadapi cabaran diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sebagaimana cabaran yang dihadapi oleh para anbiya seperti Nabi Nuh AS, Nabi Musa AS, Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi yang lain, termasuk juga bentuk kesusahan yang dilalui dengan kesakitan, kesedihan, kematian dan sebagainya. Ini selain daripada yang dua tadilah, selain daripada amal ibadah, selain daripada meninggalkan yang haram, dalam kehidupan kita penuh dengan cabaran, penuh dengan penderitaan, kesusahan, kita perlu bersabar. Macam PKP sekarang ni, bersabarlah kita. Itu satu ujian kesabaran yang tinggi. Payah, kemiskinan, kesakitan, semua itu perlu kepada sabar. Baik, antara tiga-tiga ni, sabar yang pertama,
sabar dalam ketaatan. Yang kedua, meninggalkan yang haram. Yang ketiga, menghadapi kesusahan hidup. Yang mana paling tinggi sekali? Dia ada level-level dia. Yang paling tinggi sekali ialah yang pertama, itu sabar yang ketika melakukan amal ibadah, itu sabar yang paling tinggi sekali. Yang kedua, ikut lidah, ikut terutan di sini, sabar meninggalkan maksiat yang paling rendah sekali, itu pun tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita sabar dalam menempuh penderitaan hidup ini. Dan faedah bila kita bersabar ini, Allah tak akan sia-siakan, dan ganjaran yang besar menunggu orang-orang yang bersabar. Dan tidak ada hisapnya, tak boleh nak kira pahala orang bersabar, jangan main-main. Ia antara yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bagi ganjaran kepada mereka tanpa hisap. Tak ada dah nak kira macam mana ganjaran. Hebat sungguh. Sabar juga boleh dibahagikan kepada dua bahagian berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian, yakni menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara yang berkebajikan. Dan kuatkanlah kesabaran kalian, yakni lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan. Dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan, serta bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian berjaya mencapai kemenangan. Pertama, sabar terhadap perkara dalaman. Kategori sabar ini termasuklah ketika diri seseorang atau keluarga yang ditimpa dengan penyakit, kesusahan dan ujian hawa nafsu. Ini dari sudut yang lain. Pembahagian sabar boleh dibahagi kepada dua. Yang pertama sekali, sabar terhadap perkara dalaman. Yang kedua, sabar terhadap perkara luaran. Bersabar ketika diancam dan menghadapi fitnah yang dibuat oleh para musuh yang melakukan pelbagai kejahatan seperti menganiaya keluarga, masyarakat dan kumpulan umat Islam. Selain itu, musuh juga menyakiti, mengganggu, mengkhianati, memfitnah, termasuk menyekat hak yang sepatutnya diperoleh oleh umat Islam. Tengok, dia bagi mengikut ayat tadi, sabar dalam bentuk dalaman dan bentuk luaran. Mana bentuk dalaman itu sabar yang berlaku pada diri kita sendiri, yang tak ada kaitan dengan pihak luar, tak ada kaitan dengan musuh yang kita hadapi dalam kehidupan kita, sama ada dalam kategori yang tiga-tiga tadi ataupun yang lainnya. Cuma kategori luaran ni pula yang tak ada kaitan dengan kita, kita tak boleh nak kendalikan dia. Hanya bersabarlah kita, sebab ni pihak lain, pihak luar, yang ni musuh yang akan menguji kita, yang akan buat sesuatu kepada kita. Kita nak kawal mereka. Jadi tugas kita hanya bersabar sahaja, selain daripada kita melawan atau menentang mereka agar mereka tidak buat perkara yang salah kepada kita. Dan kita tak mampu, mana kita bersabar untuk menghadapi apa jua serangan, apa jua gangguan yang dibuat oleh musuh-musuh. Dan sudah tentulah kerja musuh-musuh ni dia tidak akan berhenti daripada sebab tu kesabaran terpaksalah kita kena maksimalkan untuk berhadapan dengan mereka. Kalau tidak, kita akan golongan yang mutasaqitun fi tariqid dakwah, golongan yang gugur dalam perjalanan dakwah. Dan ramai-ramai dah orang gugur kerana tidak bersabar, tak mampu untuk menghadapi serangan-serangan musuh-musuh. Ramai orang dah tak mampu lagi dah, berehat dah, tak apalah, malas dah. Setakat ni je lah. Buat-buat pun memang orang tak suka. Payah nak suruh orang suka, memang orang tak suka. Kalau kita buat, bukannya satu episod semua orang suka kita buat, semua orang terima. Dia memang dalam dakwah, dalam kerja dakwah, dalam bawa agama ini, dia pasti musuh-musuh tak suka. Kalau musuh suka tu pula, salah halik kita. Memang dia akan tak suka, nak kata apa. Terutama musuh-musuh yang betul-betul musuh kita yang hakiki ni, khususnya Yahudi dan Nasrani. Dia tak akan redha kerana kita sampai bila-bila. Walan tarda, Allah guna lan tu, sampai bila-bila dia tak akan setuju dengan kita. Tak payahlah kita nak jelaskan macam mana kepada mereka pun, mereka tahu.
Mereka tahu kebenaran sebenarnya. Sebab itu mereka dihukum. Dan mereka tak akan redha kepada kita sampai bila-bila. Jadi kalau mereka redhakan kita, salah hal kita yang tak betul, macam mana mereka boleh setuju dengan kita? Mana kita dah ikut mereka sebenarnya, sebab itu mereka setuju. Kalau tidak, mereka tak setuju dengan kita. Perbuatan sebegini dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang ada kalanya mengakibatkan umat Islam dikurung dan diseksa dalam penjara. Termasuklah apabila terpaksa berperang di medan perang sehingga mendapat kecederaan yang kadang-kadang membawa kepada kematian. Demikian itu sabar berada di medan perjuangan. Kita tak sampai ke tahap ni lagi, tapi itulah yang pernah berlaku pada rakan-rakan kita di tempat-tempat yang lain ataupun umat Islam yang terdahulu. Mereka diuji dengan jihad ini, sungguh kesabaran yang berbentuk perjuangan berperang. Kita tak sampai tahap ni lagi. Rakan-rakan kita, saudara-saudara kita di Palestin atau negara Islam yang lain, mereka berdepan dengan situasi ini, situasi sabar yang terlalu tinggi. Mereka sampai berperang, mati, ditembak atau dibunuh oleh musuh-musuh. Baik, kita dengan mereka sudah tentulah tinggi mereka dari segi kedudukannya. Kita kena tahu bahawa bila Allah dia sukakan hamba-hambanya itu, dia akan uji dia. Ini benda yang rare sikit lah, benda yang jarang. Tapi kita kena tahu, Allah bila dia sukakan hamba-hambanya, dia nak hamba-hamba itu berada pada kedudukan yang dekat dengan dia, dia akan uji dia suruh tinggi lagi, dan mereka lulus. Tinggi iman lagi tinggi uji. Sebab tu para nabi, para alim ulama diuji dengan ujian yang berat, sebab untuk meninggikan kedudukan mereka lagi. Jadi kita duk perasan, kita duk kesian kepada umat Islam di Palestin. Betul lah kesian itu dari segi apa? Dari segi lumrah kita sebagai manusia biasa, betul dah. Cuma kalau kita tengok dari sudut yang sebaliknya, mereka kesian kat kita. Sebab pengiktibarannya akhir, bukan awal, bukan sekarang. Pengiktibarannya akhir sekali apa? Kesudahan manusia ni apa? Macam kita fikir mudah-mudah je. Baik, Palestin tidak aman, kita aman selain pada Covid ni lah. Tak aman kerana Covid je kita ni. Baik, dengan keadaan musuh yang menyerang mereka itu, kematian boleh datang tiba-tiba kepada mereka. Jadi mereka tak sempat nak berpoya-poya, tak sempat nak berhibur. Mana ada mereka nak pergi shopping macam kita, nak pergi berkelah macam kita tanpa masa tak ada Covid lah. Sekarang ni tak boleh lagi. Nak berdisko, nak apa, mana ada masa. Mereka tunggu mati. Dia hidup ni cari makanan untuk menyambung kehidupan, untuk seterusnya, tak tahu mati bila. Tapi mati itu biasa bagi mereka. Bermakna mereka tidak berpoya-poya, mereka tidak ada masa untuk berhibur pun macam kita. Berbanding dengan kita kan, aman tu alhamdulillah baguslah aman, tapi kita isi dengan apa? Kita isi dengan hiburan, kita isi dengan berpoya-poya. Dia sudah tentu dah penghujung nanti, di hari akhirat nanti ramai masuk syurga. Orang Palestin nak banding dengan kita, orang Palestin lebih ramai masuk syurga nak banding dengan kita orang Malaysia ni. Masa atas muka bumi ni kita duduk sedih pada mereka, kesian orang Palestin, kesian orang Palestin. Batulah mereka. Akhir-akhirnya rupanya apa yang berlaku lebih baik. Kita minta waktu, kenapa aku tak berlaku macam Palestin? Sepatutnya berlaku. Tengok sudut lain nanti, kita menyesal pula. Dulu kita tak isi keamanan itu dengan cara yang terbaik. Akhirnya tinggal orang Palestin, jauh tinggal orang Palestin daripada kita. Masa waktu itu lebih baik kita diuji macam orang Palestin daripada kita selamat masa itu. Tapi dah tak boleh nak patah balik. Itu satu sudut yang lain kita kena tengok. Kita duduk bergembira, kita duduk bersedih pada mereka. Rupa-rupanya sepatutnya tu kalau mereka boleh bercakap lah, yang dah mati tu kan, terima kasihlah orang Malaysia kerana sedihkan kami. Sepatutnya kamu kena sedihkan diri kamu. Kami mati-mati ni insya-Allah syurga. Kamu mati, kamu belum tentu syurga lagi. Orang Malaysia, kami insya-Allah dah mati syurga insya-Allah. Nak confirm tak boleh lah kitanya, tapi insya-Allah ke arah tu dah. Mereka mati syahid, mereka berjuang, mereka berdepan dengan Yahudi. Baik, itu yang dihadapi oleh sebahagian daripada umat Islam
yang lalu ataupun yang sekarang, dan tidak berlaku lagi kepada kita berdepan dengan musuh secara betul-betul. Tapi itulah jihad yang paling tinggi. Pada masa yang sama, Allah SWT turut menyebutkan perkataan ribat dalam ayat di atas yang memberikan makna bertugas untuk menegakkan agama Allah SWT. Walaupun di mana sahaja seorang itu ditugaskan, sama ada untuk menjaga pangkalan, memberi bekalan, menyediakan kemudahan dan berbagai-bagai tugas yang lain. Baik. Yang orang dulu bila tahu kelebihan berjihad ini, asalkan ditugaskan untuk berjihad, mereka berebut-rebut. Mereka bersabar dalam menghadapi suasana ini. Dan mereka pilih itu. Sehingga kanak-kanak pun kita dengar dalam sirah Nabi kan, berebut, berlumba-lumba nak pergi. Sehingga kan Nabi tak izinkan, dia tunjuk kepakaran masing-masing. Saya ni pandai memanah, saya ni pandai bergusti, ya Rasulullah, izinkan kami pergi. Nabi sebelum izinkan, mereka kena tunjuk dulu, dan mereka tunjuk sungguh. Mereka sama-sama ingin terlibat dalam berjihad itu. Sama ada pergi berjihad betul ataupun menjadi pengintip ke, yang penting mereka nak terlibat dalam operasi Nabi kita Muhammad SAW, kerana mengetahui kelebihan yang besar itu. Hal ini termasuklah mereka yang duduk di masjid lalu berdoa agar Allah SWT memberikan kemenangan kepada perjuangan Islam. Itulah yang maksudkan dengan ribat. Setiap orang yang bertugas untuk memenangkan Islam, seperti mana yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, ribatu yaumin fi sabilillah khairu minan dunya wa ma 'alaiha wa mawdi'un sautin ahadikum minal jannah khairu minad dunya wa ma 'alaiha wa rauhatu yaruha 'abdu fi sabilillah awil wadwatu khairu minad dunya wa ma 'alaiha. Berjaga sehari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempat cabukan seorang daripada kalian di syurga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan berangkat pada petang hari untuk berjihad jalan Allah, atau pada pagi hari lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini nak gambarkan betapa besarnya pahala kalau kita terlibat membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling besarnya itulah dia pergi sungguh, benda berjihad sungguh, dalam erti kata berjihad sungguh. Cuma jihad bila kita pergi lebih panjang, dia ada jihad macam-macam. Jihad ekonomi lah, jihad belajar lah, jihad bantu orang lah. Itu ada dapat kelebihan juga. Tapi yang paling besar sekali jihad perang sungguh tu, yang kita katakan pergi berjihad, pergi berperang, itu jihad yang paling besarnya. Cuma yang bagi kita tak boleh ke tahap itu dan tidak berlaku di tempat kita ini, jadi kita jihad yang lain itulah. Secara khususnya untuk kita mirip ke arah itu, oleh kerana jihad-jihad ni nak naikkan agama Allah, nak bantu agama Allah. Jadi kita ke arah yang mirip ke arah itu. Walaupun kita tak boleh pergi medan perang, tapi medan perang dalam konteks kita ni dia memang tetap ada juga. Itu untuk meninggikan kedudukan agama kita, membantu agama, menegakkan syiar Islam. Itu jihad yang tertinggi juga, walaupun kita tak pergi di medan perang. Jadi siapa yang terlibat dalam jihad seumpama ini pun besar juga pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidaklah boleh mengatasi jihad berperang sungguh, tapi dia boleh mengatasi jihad-jihad yang lain. Jihad tolong orang, jihad belajar, jihad bentuk ini menegakkan agama Allah tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kelebihan ribat. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh melaksanakan kewajipan ini. Kebanyakannya tidak bersedia, malah sekadar berdiam diri sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada mereka yang berjuang berbanding dengan mereka yang hanya duduk berdiam diri, dengan kelebihan kurniaan darjat yang tinggi pada hari kiamat kelak. Termasuk juga dalam pengertian ribat itu menunggu waktu solat yang berikutnya setelah selesai menunaikan solat, yang ada sama ada berada di masjid atau di rumah, kerana hati yang senang dan bahagia untuk beribadah. Baik, dinyatakan di sini kelebihan
orang yang terlibat dalam perjuangan, dan mereka adalah orang yang dipilih. Tak semua orang akan terlibat untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pun dia, yang terpilih tak semesti orang ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu pun, orang kurang ilmu pun, Allah pilih juga mereka. Tak tahulah apa sebabnya, tapi itulah kelebihan Allah beri kepada mereka. Ramai orang ilmu tinggi, tapi Allah tak pilih mereka, ada juga. Ilmu ada, tapi Allah tak pilih untuk membantu agama ni. Allah gunakan orang lain. Kalau kita perhatikan apa yang berlaku zaman dulu kan, ataupun zaman kita, dan zaman mana pun, begitulah. Orang biasa ada, ahli ulama ada, ahli abid ada, sehingga kan satu ketika apabila surat dihantar oleh Allah Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni bukan sebarangnya orang. Fudail bin Iyad kan terkenal dia, sampai bila-bila terkenal dia, orang yang hebat, Fudail bin Iyad. Lalu Allah Mubarak hantar surat berbentuk syair kepada Fudail bin Iyad. Cantik syairnya. Dia kata, kamu ni duduk, dan dia panggil ya khadimal haramain ni, dipanggil. Dalam perjuangan kami, darah kami yang mengalir. Panjang syairnya itu. Lalu Fudail bin Iyad balas balik, dia kata, betul apa yang kamu kata. Menangis dia, sedih dia. Bagaimana orang berjihad jalan Allah tu jauh lebih tinggi daripada apa yang mereka lakukan. Walaupun besar pahala mengajar ni, besar bukan main-main. Ni kita nak pergi kepada peringkat yang lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi. Mengajar ni kita dah sebut tahu kan, terlibat dalam dunia pengajian bukannya main-main. Hebatlah tu, jihad juga tu. Sama ada mengajar ataupun belajar fisabilillah. Tapi pergi berjihad menjadi orang yang terlibat dalam membantu agama Allah, jauh lebih tinggi daripada itu. Sebab mereka boleh hilang nyawa mereka, boleh tertumpahnya darah mereka itu. Jadi ini terpilih. Siapa yang terpilih itu bertuahlah dia. Walaupun ilmu tak tinggi mana, tapi bila Allah pilih dia, itu satu kelebihan besar yang dia akan dapat nanti di hari akhirat. Baik, selain daripada itu, termasuk juga di sini riba ini, orang yang ini kelebihan-kelebihan yang lain yang boleh diambil kiranya ada pahala sikit sebanyak macam orang yang terlibat. Tadi disebut dah tadi, orang-orang yang berdoa agar diberi kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam. Mereka tak pergi, tapi mereka tekan doa, dapat pahala juga. Di sini lagi sekali, orang yang nak tunggu waktu solat yang berikutnya, disebut ke dalam nasnya begitu, maka dapat pahala juga. Dapat pahala seolah menjadi riba, menjadi orang yang akan nak terlibat dengan jihad itu juga. Tapi tak samalah sebenarnya, cuma ada kelebihan. Sebab tu Allah ni dia Maha Pemurah. Allah ni dia baik sungguh. Dia tawarkan sekali-sekala fadilat tertentu, walaupun kita bukan berada pada waktunya, supaya kita dapat besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak lebih lagi, kita kena terlibat sungguhlah, kena pergi terlibat sungguh dalam gerakan-gerakan, dalam operasi-operasi membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nanti tajuk baru dia, lepas ni akan tajuk baru kita akan sambung pada hari esok. Cukup ke nak sambung lagi? Cukup kan? Sekejap sudah lah. Jadi itulah episod yang pertama ataupun siri yang pertama. Tajuk hari ini berkenaan dengan hakikat sabar dalam kehidupan kita, yang tak dapat tidak kita mesti laluinya. Siapa pun kita pasti akan berhadapan dengan situasi ini, dan kita kena pilih jalan kesabaran. Kesusahan tak mari sekarang, dia akan datang. Kesusahan dalam bentuk apa pun, sabarlah yang akan menjadi dipanggil ubat yang paling tinggi sekali, yang paling ampuh untuk berdepan dengan makhluk Allah yang paling kuat, iaitu apa? Problem, masalah itulah.
Masalah ni makhluk Allah yang paling kuat masalah ni. Masalah problem ni. Dia untuk berdepan dengan masalah itu, sabarlah ubatnya. Jadi kalau kita tak sabar, jadi buruk padahnya. Boleh jadi sampai tahap bunuh diri. Paling beratnya boleh bunuh diri. Sabar, boleh bunuh diri. Paling berat. Ramai mana orang bunuh diri kerana tak sabar. Jadi Alhamdulillah dalam Islam ni tak ramailah statistik orang bunuh. Tapi ada juga. Berlaku juga kes bunuh diri dalam Islam. Sepatut tak berlaku sebab kita tahu bunuh diri ni bukan penyelesaian masalah. Dalam kubur tu ada lagi dalam kubur. Kenapa bunuh diri? Dan tak sabar juga boleh gugur akidah. Ramai mana orang boleh gugur dengan akidah ni berat juga. Boleh gugur akidah. Tak sabar penyelesaian dengan ujian kehidupan. Khususnya nanti. Anda kata zaman kita ni berlaku peristiwa ini, kena bersabar sungguh-sungguh lah. Nanti suatu hari nanti kita akan diuji dengan sangat-sangat berat ujiannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang Islam sendiri. Antaranya kita tak akan ada makanan tidak ada lagi. Akan kering kontang, tak ada masa. Jadi masa itu ubat kita lah sabar sahaja. Zikir sabar zikir, itulah makanan kita orang Islam. Tak bersabar, gugur akidah dia. Dia akan ikut Dajjal yang mengaku jadi Tuhan, mengaku jadi Nabi. Sebab tu kesabaran kita perlu tinggi dalam menghadapi situasi seumpama ini. Dan kita akan hadapi. Kalau tak sampai tahap tu pun, dalam bab-bab yang lain, sabar mesti ada. Kita semua akan sama-sama menghadapi, sama ada tinggi atau rendah. Itu bergantung pada rezeki masing-masing lah. Baik, cukuplah sekadar itu. Kita akan pergi kepada ujian bagi orang yang bersabar untuk esok ataupun seterusnya. Selagi mana PKP masih setakat ni, kalau berat lagi mungkin tak ada lah kot. Sebab dengan cara lain lah pulaknya. Dengan cara dia panggil apa, Zoom ke, dengan cara Facebook ke tu pula. Tengok keadaan nantilah, tengok situasi. Jadi sekadar ini mudah-mudahan sikit sebanyak akan beri motivasi kepada kita untuk terus menjadi golongan yang bersabar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tutup.